Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So kita jumpa lagi untuk kelas sains pagi ni. Okey, walaupun kehadiran hanya 5 orang sahaja. Okey, so sekarang jam dah 7.41. So cikgu mulakan je lah Okey. So kita akan habiskan bab 9 hari ni. Alright. Okey. So bab 9 dah last dah. Okey, so kita lihat kepada cuaca angkasa. Okey, so kalau kamu dengar perkataan cuaca angkasa, okey, so dia sebenarnya merujuk kepada persekitaran di magnetosfera. So magnetosfera ni berlaku di mana? Dia berlaku di permukaan matahari. Okey, so apa yang berlaku? Persekitaran di magnetosfera, ionosfera dan juga termosfera. Okey, so dia berlaku di permukaan matahari. Okey, kemudian angin suria mengandungi zarah-zarah bercas dan ia juga membawa sebahagian daripada medan magnet matahari. So ini kita dah belajar dalam magnetosfera. Okey, aktiviti yang berlaku di permukaan bumi dan angin suria mempengaruhi aktiviti-aktiviti manusia di bumi. Okey, so yang ini pun kita dah tengok dekat, dia dah ada dekat 9.1. Okey, so cuaca angkasa ni dia berlaku di permukaan matahari dan juga angkasa lepas. Okey, so ini 2 poin dia. Kalau dekat bumi dia tak ada dikira cuaca angkasa Okey, matahari dan angkasa lepas sahaja. Okey, so kesan dia yang cantik tu masih ingat lagi tak? So aurora. Okey, so cahaya berwarna-warni yang terhasil di langit gelap pada waktu malam. Okey, berdekatan dengan kutub utara dan kutub selatan sebab dia ada tentang magnet tu kan. Okey. So apabila matahari aktif, ia membebaskan banyak zarah bercas dan zarah bercas itu diperangkap oleh medan magnet. Okey. So inilah apa yang berlaku. Okey, zarah-zarah bercas dia dibawa oleh medan magnet ke kutub utara ke atas dan juga kutub selatan. Di mana dibawa ke atas dan ke bawah. Okey, so kutub utara ke atas lah. Utara, kutub selatan berada di bawah. Okey, so zarah-zarah bercas kan dibawa atas ke bawah. So dia akan dia akan mengalami interaksi ataupun bertembung. Okey. So dia ada interaksi ataupun dia bertembung dengan nitrogen dan oksigen. Nitrogen dan juga oksigen di atmosfera. So interaksi inilah yang menghasilkan warna biru, hijau dan merah yang kita panggil sebagai aurora. Okey, ada 2 jenis. Kalau berada di utara, okey, so dipanggil borealis. Borealis. Okey, kalau pula terhasil di kawasan kutub selatan, okey, hemisfera selatan, kita panggil aurora australis. Okey, so mungkin dia boleh muncul dalam soalan multiple choice tu, soalan objektif tu kan. Okey, aurora di bahagian kutub utara dikenali sebagai apa? So borealis. Okey, aurora di bahagian hemisfera selatan dikenali sebagai apa? Sebagai australis. Okey, so boleh ingat dua benda tu hari ni Okey, utara borealis, selatan australis. Okey. So inilah antara beberapa gambar aurora. Okey, so apa yang berlaku? Apa kesan yang berlaku? Kita dah tengok tapi kita tak tengok secara mendalam. Okey, so gangguan telekomunikasi.
kasih. Okey, so ionosfera ialah lapisan atmosfera. Okey, atmosfera kita ni dia ada lapisan ionosfera yang mana fungsi dia memantulkan gelombang radio dalam komunikasi. Okey, tetapi akan mengalami ribut geomagnetik. Okey, iaitu apa maksud ribut geomagnetik? Iaitu gangguan sementara magnetosfera bumi yang disebabkan oleh angin suria atau letusan radiasi yang kuat seperti nyalaan suria. Okey, so kat sini ada 2 poin iaitu angin suria ataupun nyalaan suria. So dia boleh menyebabkan ribut geomagnetik. Okey, so apa yang berlaku semasa ribut tersebut? Aliran zarah-zarah bercas elektrik dari matahari, okey boleh bayangkan matahari, so ada zarah bercas, okey, so zarah bercas elektrik. Dia bukan cas positif negatif dia bercas elektrik. Okey, dia memasuki ionosfera berdekatan dengan kutub-kutub magnet bumi. So apa yang dia buat, dia mengionkan molekul-molekul tersebut membentuk elektron dan ion positif. Okey, elektron ialah negatif dan ion-ion positif. Okay, so ada dua lah dia akan buat. Dia akan mengionkan molekul menjadi cas negatif ataupun cas positif. Okey, so bila banyak-banyak perubahan elektron ni, cas negatif ni banyak, okey, elektron yang negatif, bila cas elektron ni banyak, dia akan menyebabkan ionosfera ni menyerap. Okey, menyerap. Sepatutnya pantul tau. Sepatutnya pantul, tapi sekarang dia dah serap. Okey, dia dah serap gelombang radio di kawasan-kawasan berdekatan dengan kutub bumi. Okey, so fungsi asal dia memantulkan radio ionosfera ni. Tapi bila ada ribut, okey, molekul-molekul itu dah diionkan membentuk elektron dan ion yang positif. Jadi ionosfera sekarang dia menyerap, bukan lagi memantulkan. Okey, sebab itu dia berlaku gangguan telekomunikasi. Okey, seperti semalam kita ada juga kan heboh pasal WhatsApp terganggu, Facebook terganggu kan. So adakah berlakunya ribut geomagnetik? Setakat ini tak adalah lagi. Okey, setakat ini tak adalah tentang benda tu. Okey, so kita tengok pula. Okey, jadi isyarat radio berdekatan dengan kutub-kutub bumi menjadi lemah. Okey, so kita tak mendapat signal lah sebab diserap, dia bukan pantul. Okey, so keadaan ini juga dia mengganggu komunikasi pesawat yang menggunakan gelombang radio yang terbang di kawasan ini. Okey, seperti kita tahu pesawat ni bawa kapal terbang ni dia memang menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan lapangan terbang. Okey, so contoh dia kata dia nak landing apa-apa kan, so semua dia berkomunikasi secara gelombang radio. Jadi bila tak boleh, mungkin dia ada kes boleh membawa kepada kecelakaan jugalah. Okay, sebab dia tak tahu laluan trafik untuk dia landing. Okey, so gangguan ini boleh berlanjutan selama beberapa hari ataupun beberapa minggu. Okey, so syarikat penerbangan dia menggunakan kaedah ramalan ribut geomagnetik untuk merancang perjalanan. Okey, so dia kena plan dan mengelak terbang di kawasan yang diramal mengalami gangguan komunikasi radio. Okey, perasan tak kalau biasa yang naik flight, kalau hujan ribut kuat sangat kan, dia postpone kan? Tergendala kan, sebabnya dia tak nak mengalami gangguan komunikasi. Okey, so selain daripada komunikasi radio, zarah-zarah bercas daripada elektrik daripada matahari tadi tu, dia juga mengganggu gelombang telefon bimbit. Okey, kita hello 10 kali hello kawan-kawan tak dengar kan. Okey, juga satelit komunikasi. Ni Astro kan, biasa kan masalah satelit ni. Okay, Astro tu piring kamu tu yang tengok kat rumah tu. Okay, so itu antara
gangguan dalam komunikasi. Okey, setakat ni ada soalan tak untuk gangguan komunikasi? Tak ada Okey. So, kemudian kita lihat pula macam mana dia boleh mengganggu sistem navigasi. Okey, so navigasi yang GPS kita tu, sekarang kita pakai Waze kan. Ni kalau GPS ni dia ada GPS di darat dan juga GPS di laut. Okey, contoh nelayan kan. Macam mana dia nak tahu dia nak balik? Dia bukan main ingat tau, tadi kona kiri, tadi simpang kanan, tak ada. Dekat laut dia tak ada simpang. Jadi macam mana dia keluar menangkap ikan contohnya. So macam mana dia nak balik semula ke jeti atau pelabuhan. So dia menggunakan GPS. Dan GPS di laut, dia berbeza dengan GPS di darat. Dia ada khas maksudnya. Okey, so kita lihat apa yang berlaku dengan gangguan sistem navigasi. Okey, so dia juga berlaku gangguan di ionosfera. Okey, masih lagi disebabkan oleh zar-zar bercas dari bercas elektrik dari matahari. Okey, so dia mengurangkan kejituan sistem navigasi. Okey, yang digunakan oleh kapal, pesawat dan kenderaan darat. Okey, so tunjukkan tadi, darat pun pakai GPS, kapal pun pakai GPS. Okey, tapi dia ada alat yang berbezalah. Okey, so kenapa dia berlaku gangguan menggunakan kejituan? Okey, kerana poin kat sini, kejituan elektron yang berbeza-beza di ionosfera masih juga disebabkan oleh ribut geomagnetik. Okey, sebab itu cuaca angkasa memberi kesan kepada satelit media dan telekomunikasi. Okey, sebab apa? Sebab satelit ni dia amat sensitif kepada cuaca. Okey, satelit amat sensitif kepada cuaca dan boleh mengalami kerosakan apabila terdedah kepada radiasi. Okey. Okey, so inilah dia magnetosfera. Okey, so itu bumi. Itu ialah matahari. Tapi bukan dekat macam ni tau. Bukan dekat sebenarnya. Kita just nak tunjukkan apa yang berlaku saja. Tapi jarak bumi dengan matahari tu dia terlalu jauh sebenarnya. Bukan macam ni. Kalau macam ni kita dah lama terbakar. Okay, dah lama jadi biskut. Nah, so ini ilustrasi apa kaitan antara ribut magnetik tadi kepada bumi lah. Okay. Okey, kemudian kita lihat pula gangguan talian kuasa grid. Okey, so ribut geomagnetik. Okey, masih lagi nama dia ribut geomagnetik. Dia menyebabkan arus elektrik yang tinggi di dalam konduktor panjang. Okey, seperti talian kuasa iaitu kabel elektrik. Okey, sebab itu kita ni tidak digalakkan untuk berada di kawasan pencawang-pencawang elektrik. Okey, so apa yang berlaku? Arus elektrik yang tinggi ni, dia akan meleburkan transformer. Okey, so transformer ni sifat dia ni kalau berlakunya aliran arus yang tinggi, dia akan shutdown sendiri. Dia akan macam rosak lah, macam shutdown sendiri, dia akan lebur. Okey, so dia akan menyebabkan kerosakan sistem talian kuasa. Okey, so bila dirosakkan sistem talian kuasa, maka bekalan elektrik terganggu. Okey, sekarang cikgu rasa dekat Malaysia ni pada 2021 ni jarang kan kita ada blackout kan. Okey, jarang sangat. Kalau zaman-zaman cikgu dulu tu selalu. Dan lama sangat dia nak pulih. Kadang-kadang kan kalau dia blackout jam 8 kan, kadang-kadang sampai pukul 4 pagi tu tak ada lagi elektrik. Susah nak repair. Tak macam sekarang. Sekarang ni blackout je kita call, dia terus datang dalam setengah jam macam tu, 1 jam paling lama dia dah jadi kan. Okey, kita balik kepada kita punya topik. Antara kisah sejarah sikit,
antara nyala suria yang paling kuat dalam sejarah, okey, telah direkodkan pada tahun 1859. Okey, so dia berlaku di Carrington, sebab itu dia dinamakan kejadian Carrington 1859. Okey, di mana pada nyalaan suria tersebut, dia membebaskan lentingan jisim kora yang besar ke arah bumi dan menyebabkan ribut geomagnetik yang sangat kuat. Okey, so inilah gambar dia. Okey, 1859 kejadian Carrington. Okey, so apa yang berlaku? Lentingan jisim corona yang dilemparkan ke bumi begitu kuat. Okey, sehingga aurora yang terhasil hampir dapat diperhatikan di seluruh dunia. Okey, kalau kita belajar tadi, aurora ni biasanya kita akan nampak pada kutub utara dan kutub selatan. Tapi pada 1859 tu, dia sangat kuat sehinggakan hampir seluruh dunia pun boleh tengok aurora tu. Okey, cahaya hijau, biru, merah. Okey, kemudian apa yang berlaku pada tahun itu? Okey, wire telegraf menerima zarah-zarah suria bercas, okey, bercas elektrik tadi tu, dan menghasilkan elektrik yang begitu kuat sehingga memberi kejutan elektrik kepada pengendali telegraf. Okey, contoh, dulu kan guna telegram kan? Okey, so ada orang yang pengendali tu, ribut yang kuat tu, sampaikan orang yang handle telegraf tu dia ada kejutan elektrik. Okey, dan juga menyebabkan percikan api pada peralatan komunikasi telegraf. Macam macam tu. Okey, macam ada satu alat tu, telegraf tu, dia macam berlaku percikan api. Contoh macam kita punya plug kat rumah lah. Okey, kadang-kadang dia keluar api kan. So macam itulah keadaan dia. Okey. So pada tahun tu, telegraf merupakan satu-satunya kaedah telekomunikasi yang wujud. Dulu tak ada telefon lagi. Okey, dulu dia ada telegraf. Jadi semasa ribut Carrington tu, dia merosakkan sistem telegraf sajalah sebab tak ada phone lagi kan. Okey, jika ribut tu seperti kejadian Carrington 1859 tu, kalau berlaku lagi pada masa kini, gangguan elektrik satu dunia dia akan beri efek yang besar dan banyak alatan elektrik akan rosak. Bayangkan kita tengah meet awak tengah guna telefon. Berlakunya ribut geomagnetik. Laptop cikgu ni kan boleh keluarkan percikan api. Okey, and boleh juga kita ni terkena kejutan elektrik, awak pun sama. Kalaulah kan, na'udzubillah. Kalau ribut magnetik yang besar tu berlaku zaman sekarang, banyak bahan rumah kita, alat rumah kita rosak. Sebab apa? Semua pakai elektrik, betul tak? TV, laptop, telefon, peti ais, periuk nasi. Banyaklah kan, semua kita dah pakai elektrik. Jadi kita banyak mengalami kerugian sebenarnya kalau berlakunya kejadian Carrington tu. Kalau. Okey. Semoga tak ada lah. Okey, semoga kita semua selamat. Okey. Menginterpretasi data cuaca angkasa lepas. Okey, so cuaca angkasa lepas ni dia banyak bergantung kepada kitaran suria. Okey, sebab itu dalam kehidupan kita, sistem itu dia banyak mempengaruhilah. Okey, dan ibu segala sistem dekat angkasa lepas tu dia sebenarnya dia refer kepada matahari sebenarnya. Okey, so bergantung kepada kitaran suria. Okey, so satu cara untuk menjejaki kitaran suria ialah dengan mengira jumlah topok matahari. Macam mana nak bilang yang besar, panas, lepas tu bilang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Letak kat sini yang nak kerja bilang tompok matahari.
Afiq Ikhwan nak kerja bilang tumpuk matahari tak? Ada siapa-siapa nak kerja ni, nak kerja apa? Bilang tumpuk matahari? Mesti adventure kerja tu kan? Okey. So kita lihat apa dia kitaran suria. Okey. So permulaan dia apabila nampak suria bilangan apa? Bilangan tumpuk itu paling sedikitlah. Okey, paling sedikit. So permulaan dia kita panggil suria minimum. Permulaan kitaran kita panggil suria minimum dan pertengahan kitaran kita panggil suria maksimum. Iaitu apabila jumlah tumpuk matahari yang paling banyak. Okey, kemudian dia akan kembali semula ke suria minimum. Okey, permulaan, pertengahan, so maksud dia dah habis. Kemudian dia beransur kepada suria minimum iaitu dia akan bermula semula kitaran suria. Okey, so itulah kitaran suria. Ni nampak dia punya gambar ni kan. Okey, so tumpuk matahari. Tumpuk matahari yang hitam-hitam tu. So maksudnya kat sini yang mana bermula? Satu ke dua yang bermula? Tolong respon. Permulaan tumpuk matahari paling kurang. So yang mana kat bermula? Nombor satu ke nombor dua dia bermula? Okey, tolong respon anak-anak. Minisa, Afiq. Ada orang ke tak ada orang ni? Halo? Halo? Ada ribut magnetik ke mengganggu sistem komunikasi kita ke pagi ni? Tak ada kan? Okey. So tengok semula. Permulaan apabila tumpuk matahari paling kurang. Tumpuk tu apa? Tumpuk tu yang hitam. Okey, nampak kat sini mana yang paling kurang hitam? Satu atau dua? Satu. Kan? So nampak dua. Dua ni makin banyak hitam. Okey, so dia bermula kat sini. So ini ialah suria minimum. Okey, so pertengahan ini ialah suria maksimum. Okey. Lepas tu dia kembali kepada suria minimum. So dia akan mulakan kita suria yang semula lah. Okey. Okey, lihat kat sini. Dia kata kitaran suria antara 1996 sehingga 2006. Awak dah lahir belum? Cikgu dah lahir masa tu. Okey, 96 cikgu form 5. 2006 cikgu ada anak seorang. Okey, so dia kata suria maksimum telah berlaku pada 2001. Tapi masa tu cikgu tak kisah pun apa yang berlaku kan, sebabnya tak belajar apa? Tak tengok buku kan? Okey. So sebenarnya dia telah berlaku maksimum pada 2001. Alright. Ini soalan dah. Okey. So tadi kenapa perlu ramalan cuaca angkasa kan? Okey, supaya juruterbang dapat mengelak daripada mengambil laluan penerbangan yang diramal. Okey, dan mengalami gangguan komunikasi yang disebabkan oleh ribut geomagnetik. Okey, so yang kedua, ramalan cuaca angkasa juga dapat membantu manusia untuk bersedia menghadapi gangguan sistem talian kuasa semasa ribut geomagnetik yang kuat. Okay, seperti kita lah kan, dia dah announce dalam website. Okay, Rawang akan mengalami gangguan air pada 13 Oktober. Okay, so bila ada ramalan, awak pun simpan air cukup-cukup untuk kegunaan harian, sama ada tandas ke, nak masak ke, nak mandi ke apa. Okay, so dia dah bagi siap-siap. Okey, so kita lihat. Sorry ni cikgu ada buat cikgu ada buat macam canvas sikit.
Cikgu akan bagi link untuk kita jawab. Okey. Sebelum cikgu bagi link tu, kamu boleh pergi dekat suara futuristik kan? Okey. Sekejap. Cikgu bagi link. Okey. Boleh masuk link tu untuk kita try menjawab soalan direct dekat situ. Okey, hai Karina, hai Wan. Okey, boleh masuk yang link cikgu bagi tu. Okey, tekan link yang cikgu bagi. So dalam ni cikgu ada letakkan soalan yang mana kamu boleh tulis teruslah kat situ. Okey, tolong tekan setakat tak ada orang lagi yang masuk link tu. Okey, Afiq. Divane, Khairina, Minisa, Irfan, Umi, Wan Nur Syafiqah. Okey, boleh tekan link tu. Okey, tekan link tu. Halo. Ni ada ke tak ada ni? Tak ada respon apa-apa pun ni. Ketinggal je ni. Okey, tekan link tu yang lagi satu tu. Okey, masuk sekarang. Hello. Okey, tak ada apa yang masuk ni. Ni ada orang tak ni? Dah masuk. Kenapa aku tak nampak? Okey. Ada soalan. Okey, ada soalan. Okey, sudah kat sini. Okey. Labelkan. Okey, labelkan struktur matahari. Okey, ambil je mana-mana yang kamu nak label, kamu label. Okey, cikgu boleh nampak dari sini. Okey, cara nak buat dia, kalau kamu nampak dekat tepi ni ada teks kan? Okey, so teks ni kamu boleh ambil dan kamu letak macam tu. Okey. Okey, cikgu punya line tak berapa okey tadi. Sorry. Sekarang baru nampak dah. Okey. Siapa-siapa nak tulis tu,
Okey, soal satu lagi belum ya? Okey, so kromosfera. Okey, D ialah zon radiasi, E teras, E zon perolakan. Okey, so betul, 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 betul. Sekejap. Okey, kromosfera, fotosfera, zon radiasi, teras dan juga corona. Okey. Okey, ada satu lagi kat bawah tu. Okey, kat bawah tu ada soalan. Yang kedua tu ada soalan. Okey. Buka okey tak apa yang ni. Ni. Sedarakan fenomena di permukaan matahari. Tulis je kat mana ruang tu. Okey, tulis je kat mana-mana ruang tu. Senaraikan saja. Apa dia fenomena di permukaan matahari. Ah. Okey, so Melissa tulis granul. Okey, apa lagi? US apa Umi Umi Safiah ya? Okey, apa yang berlaku? Fenomena di permukaan matahari. Okey, lentingan jisim corona, nyalaan suria, angin suria. Okey, itu je. Okey, bawah tu ada kesan. Kesan fenomena. Okey, page 5 tu dia ada kesan. Okey, boleh pilih mana-mana jenis yang kamu nak. Kat tepi tu dia ada banyak jenis kan. Boleh je guna mana-mana jenis tulisan yang kamu nak. Yang color-color cantik, yang fancy tu, boleh. Okey, pilih saja. Tak ada masalah. Siapa nak buat elemen ke kan. Saya nak letak elemen lah cikgu nak cari matahari punya. Okey, pun boleh. Right. Okey, boleh tulis kat bawah tu. Kesan fenomena. Boleh guna je kat yang mana-mana jenis tulisan tu, guna je. Okey, buat je cantik. Kan contoh. Okey.
Okay, so yang last tu kesan. Nah, cantik tulisan ya. Okay, boleh pilih jenis tulisan kat situ. Saya cantik tu boleh pilih. Okay, soalan tu yang last tu. Apa dia cuaca angkasa lepas? Okay, so apa maksud definisi? Apa definisi cuaca angkasa lepas? Okay, gangguan sistem navigasi GPS. Okay, tumpuk matahari, nyalaan suria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 7 sebenarnya kan? Fenomena sebenarnya. Okay, jurita mana jurita? Jurita ada tulis tak jurita? Kita tak boleh masuk. Tak boleh masuk ya? Hai Amar Ma'ruf. Okay, Amar Ma'ruf, cikgu bagi link Canva ni. Okay, untuk kamu masuk dekat sini, join kawan-kawan. Okay, tu link cikgu bagi tu. Okay, pergi buat macam kawan-kawan buat. Okay. Fenomena, kesan fenomena. Okay, baru ada 2. Okay, apa dia? Cuaca akan selepas, fenomena yang berlaku di permukaan. Permukaan apa? Wow, semua dah pilih cik cantik ya. Good, good, good. Okay, semua dah pilih cik cantik dah.
Okey, fenomena yang berlaku disebabkan matahari, ribut suria daripada matahari yang bergerak merentasi angkasa. Okey, Amar masuk dah ke dalam ni Amar? Amar masuk dah kan? Umi ada, Amar ada, Wan Nur Safia ada. Okey. Okey, yang mana kosong lagi ni? Kesan fenomena. Okey, gangguan sistem navigasi, gangguan telekomunikasi, gangguan kuasa elektrik. Okey. So kita boleh jugalah kan buat apa? Kesan tadi tu mengganggu gelombang telefon bimbit kan, mengganggu satelit komunikasi. Okey, di bawah gangguan telekomunikasi. Okey, navigasi. Dari tadi kan navigasi. Okey. Ribut apa dia cuaca angkasa lepas, ribut suria daripada matahari yang bergerak merentasi angkasa. Okey. Okey, so kalau awak lihat page 6, okey kalau awak lihat page 6, okey pergi kepada page 6 semua. Okey, pergi pada page 6. Okey, page 6 ni apa dia cuaca angkasa lepas. Okey, so lihat yang putih. So fenomena apa cuaca angkasa lepas ni sebenarnya fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan juga angkasa lepas. Okey, so dua. Fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan angkasa lepas. Dia tak bagi tahu bumi ke bulan permukaan matahari dan juga angkasa lepas. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada page 5. Okey, cuba lihat page 5. Okey, kesan fenomena. Okey, so yang pertama ni ada kawal letak gangguan sistem navigasi GPS. Okey, betul. Gangguan telekomunikasi, betul. Aurora, betul. Okey. Oh, lupa pula nak tanda. Okey. Gangguan telekomunikasi, aurora betul, gangguan elektrik pun betul. Okey, kalau ada yang nak tulis spesifik. Okey, contoh spesifik. Cikgu boleh tak saya nak tulis mengganggu telegraf kan, mengganggu telefon pun boleh juga sebab dia bawa gangguan telekomunikasi. Maksudnya gangguan telekomunikasi, so awak tulis sikit. Okey, contoh cikgu ambil Okey, contoh macam ni. Okey. So contoh cikgu kata telekomunikasi di mana dia mengganggu pesawat berhubung dengan kokpit. Berhubung dengan kokpit lapangan terbang. So dia agak lebih spesifik lah kat sini. Okey, pun boleh juga. Macam tu. Okey, sebab kat sini dia kata di mana berbahaya
kerana tidak dapat berhubung dengan apa kita panggil? Kawalan, pusat kawalan. Lupa pula ayat tu. Okey, pusat kawalan lapangan terbang. Okey, so boleh juga. Kamu nak buat spesifik macam ni, pun boleh juga. Macam tu. Okey. So itu ialah kesan fenomena. Okay. So dah habislah kan? Kita dah bincang semua dah kan? Tadi kita dah tanda dah matahari tadi. Kan? Ni matahari kita dah tanda dah. Okay, kat sini kita dah tanda. Sebab pen dekat sini dia tak kekal. Bila kita keluarkan daripada pen tadi, dia dah tak kekal. Okay, so ini jawapan dia. Alright, ini untuk kita fenomena tadi. Okay, so cikgu ambil link kehadiran. Copy link. Okay, so boleh keluar daripada Canva. Okay, boleh keluar daripada Canva tadi dan sekarang boleh isi kehadiran. Okay, ke ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Okay, so kita besarkan sikit. Macam tu. Okay. Boleh isi link kehadiran. Okay, dah isi kehadiran ke? Dah. Dah selesai dah. Okay, selesai Okay, so kalau selesai, kita habiskan kelas kita dekat sini. Okay. Ismail. Lambatnya Ismail. Dah habis kelas dah Ismail? Dah habis kelas dah? Okay, Ifan buka mic ucap terima kasih dan kawan-kawan juga buka mic dan ucap terima kasih. Ismail kenapa lambat? Baru bangun tidur ke? Okay, lain kali awas sikit Ismail. Okay, Ifan buka mic, kawan-kawan juga buka mic. Okay, Ifan jadi ketua ucap terima kasih. Okay, ucap terima kasih dan kawan-kawan follow. Terima kasih juga. Okay, cepat Irfan. Cikgu ada kelas lain pula lepas ni. Mana Irfan ni? Oh, ya ke? Tak sihat je? Oh, tak boleh buka mic. Okay, Minisa lah. Minisa boleh buka mic tak Minisa? Okay, Minisa ketua I ucapan terima kasih. Kawan-kawan ikut. Okay, Manisa? Tak ada juga? Umi Sufia boleh tak? Atas tangan. Okay. Divani ke? Terima kasih, Cikgu. Okay, yang lain mana? Yang lain tak ada? Yes, Cikgu.
Okey, sama-sama. Okey, so kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Alright, alright, sama-sama. Okey, bye. Okey, bye bye bye. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Ya.